Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid 5 unggul. So hari ini ialah 28 September 2021, hari Selasa. Matematik kita pada pagi ini akan bermula 7.30 pagi, tamat pada pukul 8.30 pagi. Kita ada dua waktu matematik. So kita sambung kertas model SPM penerbit Cemerlang set 1 soalan akhir. Akhirnya sampailah kita pergi ke soalan yang terakhir, soalan 17. Jack Shanice ialah seorang ketua pasukan di Jabatan Jualan dalam sebuah syarikat pemasaran. Okey. Jadi kita boleh cuba highlightkan mana yang penting. Ketua pasukan kan, Jack Shanice, ketua pasukan di Jabatan Jualan dalam sebuah syarikat pemasaran. Dia bercadang mengembangkan rangkaian untuk meningkatkan prestasi jualan pasukan dengan mengambil 2 orang ejen, dan setiap ejen digalakkan mengambil 2 orang ejen lagi. Maksudnya di bawah Jack Shanice ada 2 ejen, dan setiap ejen itu di bawah dia ada 2 lagi dan seterusnya. Okey, A, lengkapkan pokok pada ruang jawapan untuk menunjukkan perkembangan rangkaian Jack Shanice sehingga 5 peringkat. 5 peringkat dengan Jack Shanice sebagai peringkat pertama. Okey, 2 markah. Okey, jadi jawapan ada di bawah sini, saya sudah tunjuk. Ini Shanice. Okey, so Shanice ialah peringkat pertama. Ini peringkat pertama. Ini ini peringkat pertama. So di bawah dia ada 2 ejen lagi 2 ejen. Kerana soalan dia adalah setiap ejen mengambil 2 orang ejen lagi. So ini ialah peringkat yang kedua. Okey, ini peringkat yang kedua. So di bawah dia ada 2 orang. Daripada 2 orang ejen di bawah Shanice, ini ialah peringkat yang ketiga. Setiap orang itu ambil 2 lagi. So buka lagi 2. 2. Okey. Sampai ke peringkat keempat. Okey, sudah semakin banyaklah, sudah 8 orang kan. So setiap daripada peringkat ketiga itu cabangnya 2 lagi. Dan akhirnya sampai ke peringkat 5. Saya rasa ini ada soalan ini dalam buku teks dulu tingkatan 4. Tetapi mungkin masa itu kita tak jawab. Jadi di sini ada 16. 5 peringkat ada 16 orang ejen di bawah Shanice. Bukan saja 16, sampai peringkat 5 ada 16. Okey. So kalau saya nak kira, ini 1 orang sini kan, peringkat 1 Shanice 1 orang, di bawah dia 2 orang, dan sampai ke peringkat 3 4 orang, ini 8 orang, ini 16 orang. Betul? Okey, so ini jawapan A. Okey, so tuliskan dalam ruang jawapan kertas ataupun buku latihan anda. Kemudian untuk bahagian B, berdasarkan pokok, buat satu kesimpulan secara arohan bagi bilangan ejen yang menyertai pasukan Jack Shanice. Seterusnya hitung jumlah bilangan ejen sekiranya pasukan Jack Shanice telah berkembang hingga ke peringkat ke-7. Okey, ke-7. Okey. Dia nak hitung jumlah bilangan ejen berkembang ke jumlah bilangan ejen. Okey, sekiranya pasukan Jack Shanice telah berkembang hingga peringkat ke-7. Jadi B, kita ada 2 jawapan dulu. Yang pertama, kita kena buat kesimpulan kan. Kita kena buat kesimpulan. Okey, kesimpulan secara arohan. Okey, jadi kalau kita tengok 1 bagi 2, 2 bagi 4, 4 bagi 8, 8 bagi 16. Dan ini adalah kuasa nombor
2 kuasa N, nombor 2 kuasa N. Okey, so jawapan ialah 2 kuasa N. N itu mula dengan kosong. Okey, N itu mula dengan kosong. Kerana kalau N kosong, maksudnya 2 kuasa kosong ialah 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4, 16. So, dia gunakan asasnya 2 lah. So, N ialah 1, 0, 1. 2, 3, 4 dan seterusnya. Banyak lagi lah. Okey, so itu kesimpulan dia. Okey, so itu jawapan dia. Okey, so jawapan kedua, saya rasa soalan dia kurang cantik. Sebenarnya dia bermaksud bilangan ejen pada peringkat ketujuh lah. Bilangan, soalan yang dia nak tanya sepatutnya bilangan ejen pada peringkat ketujuh. Ini maksudnya kita guna rumus, kita guna kesimpulan yang kita cari tadi lah. 2 kuasa berapa? 2 kuasa peringkat yang ketujuh. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. Sebab kita mula dengan kosong kan. Maksudnya peringkat pertama itu ialah kosong. Kosong. Lepas itu peringkat yang seterusnya 1, 2, 3, 4. So kuasa 6 lah, 5, 6 sampai 6. Sebab dia di sini sebenarnya dia mula dengan N itu kosong lah. So kita kena tolak 1 lah. So peringkat ketujuh ialah 2 kuasa 6 baru betul lah. Okey, soalan ini kurang cantik sikit lah. Okey, 64. Okey, kalau kita tengok di sini kalau peringkat ke-6 seterusnya 32 kan, sebab dia tarak 2 lagi. Lepas itu 64. You guna manual kira pun boleh 64. Peringkat yang ketujuh. 64. Itu untuk B ya. Okey, lepas itu untuk bahagian C. Okey, bahagian C. Kita sambung bahagian C. Okey, tarik balik soalan dia. Purata prestasi jualan bagi setiap ejen ialah RM300 setiap bulan. Secara purata dia, RM300 sebulan. Pada setiap bulan, seorang ejen jualan boleh menerima komisen sebanyak 10% daripada ejen-ejen bawahannya. Manakala Jack Shani sebagai seorang ketua basukan boleh menerima komisen sebanyak 2.5% daripada jumlah jualan yang tidak termasuk ejen-ejen bawahannya. Itu soalan dia. So mula-mula dia kata setiap ejen itu yang di bawah dia boleh menerima 10% daripada ejen bawahan. Lepas itu oleh sebab Jack Shani sini sebagai ketua pasukan, dia boleh menerima komisen lebih 2.5% daripada jumlah jualan yang tidak termasuk ejen-ejen bawahannya. Okey. Nombor 1, C1. Hitung jumlah komisen yang diperoleh Jack Shanice pada setiap bulan sekiranya pasukannya mempunyai 5 peringkat ejen. Kalau 5 peringkat ejen, okey 5 peringkat ejen. So kita kena tambah dulu 5 peringkat ejen. So dia ada berapa orang di sini ya. Okey, so kita tengok balik. Mana graf tadi ya. Okey, ini. Okey. 5 peringkat ejen.
Sekejap saya tengok balik. Purata prestasi 300 pada setiap bulan seorang ejen jualan boleh menerima komisen sebanyak 10% daripada ejen-ejen bawahannya. Okey, Shani sebagai seorang ketua pasukan boleh menerima komisen 2.5% lebih daripada jumlah jualan yang tidak termasuk ejen. Okey, that's why oleh sebab dia ada beritahu dalam soalan 2.5% daripada jumlah jualan yang tidak termasuk ejen bawahan. So ejen bawah Shanice, dua orang ini tak boleh kira. So dia kena mula daripada peringkat ketiga ini. Ada 4 orang kan, 4 orang, 8 orang, 16. Inilah dia boleh charge commission ejen bawahan dia. So sampai peringkat kelima kan, so 4, 8 dengan 16. Okey, so soalan untuk C ya, saya buat di sinilah. Okey, C1 Okey, bilangan ejen Okey, daripada awak tulis penuh beringkat ketiga hingga kelima. Dia sampai peringkat kelima. So berapa bilangan tadi? 4 kan, tambah dengan 8 tambah dengan 16. Yang 2 orang itu tak boleh kira. Okey, sebab soalan itu ada nyatakan. So 28 orang. Okey, 28 orang. Alright. Jadi Shani sebagai ketua pasukan kan, so berapa jumlah komisen dia? So kita nak tengok jumlah komisen ini kena ada sedikit pemahaman yang mendalam. Jumlah komisen yang diterima, diterima oleh Shanice, oleh Shanice ini ialah dia boleh terima 10% itu daripada ejen-ejen bawahan. Maksudnya dia kalau Shanice nak terima 10%, dia mesti direct ejen bawah. Direct ejen bawah dia ada 2 orang. Sebab tadi ini tidak ada dalam kiraan bilangan ejen daripada peringkat kan. Okey, sebab itu kita tak boleh terima 10%. Dia hanya boleh terima 2.5%. Jadi ada 2 orang terus di bawah Jet Shanice itu 2 orang. Dia boleh terima 10%. Setiap itu purata dia 300 jualan. Okey, darab dengan 10%. Okey, ada 2 orang. Okey, 10% maksudnya 10%. 10%. Tambah dia ada 28 orang yang baru kita kira. 28 orang ini dia punya commission ialah darab dengan 300. Commission hanya 2.5%. Ini 28 orang dia layak dapat 2.5 sebab dia adalah ketua pasukan. 2 ejen terus di bawah kaki dia itu 10%. Yang selebih seterusnya itu 2.5%. Itu biasa dia kena tahu kira. Kalau ini ada buat jualan awak tahulah. So di sini 60 orang, 60 ringgit. 60 60 tambah yang belakang ini kalau kira pakai kalkulator 210. Okey, 210 ringgit. Saya kira sekali lagi. Okey. 28 darab 300 darab 0.025. Okey, ya betul. 210 ringgit. So jumlah dia, komisen yang dia terima 270 ringgit. Okey. Itu orang bawahan yang tolong dia buat. Dia sudah boleh dapat ini ya. Ini untuk C1.
Okay, kemudian untuk C2, Jack Shanice bercadang membeli satu set pembesar suara yang berharga RM1,250 dengan komisen yang diperoleh. Cari tempoh masa yang diperlukan oleh Jack Shanice untuk bersedia membeli pembesar suara. Adakah pembelian Jack Shanice matlamat kewangan jangka pendek atau jangka panjang? Okey. Jadi kalau kita tengok satu bulan itu dia komisen 270. Dia nak beli pembesar suara satu set itu RM1,250. Perlu berapa bulan So you kena tahu satu bulan ini dia punya komisen dia nak guna komisen untuk beli pembesar suara RM270. So berapa bulan? Berapa bulan? Dia baru boleh capai RM1,250 kan. Jadi yang ini ialah satu darab sebab darab silam darab silam lepas itu bahagi satu darab RM1,250 bahagi RM 270. Okay, so ini boleh potong lah. Okey, jadi lebih kurang ialah dia tak ada nilai tepat di sini 4.63 bulan. 4 bulan lebih. So maksudnya kalau nak samakan dia adalah perlukan 5 bulan. Maksudnya Jack Shanice kalau dia nak membeli satu set pembesar suara dengan menggunakan komisen satu bulan RM270 itu, dia perlukan 5 bulan baru boleh dapat beli ya. So ini 5 bulan ini ialah jangka masa pendek kan. Biasanya kalau jangka masa panjang ialah tahun beberapa tahun. So kalau beberapa bulan saja itu jangka masa pendek. Jangka pendek lah untuk beli rancangan untuk beli pembesar suara ini. Okay, short term jangka pendek. Jangka pendek cukup lah. Jangka pendek. Jawapan dia jangka pendek lah. Okay, so 3 markah di sini. Okay. So sebenarnya di sini melibatkan rangkaian, melibatkan kiraan komisen tadi kan beratusan. Dia juga melibatkan bahagian C ini melibatkan kewangan. Pengurusan kewangan. Dia banyak bidang berlainan. Okay, C3. Sekiranya Jack Shanice hentak meningkatkan komisen kepada RM337.50, berapakah lagi orang ejen perlu menyertai pasukannya? Berikan jawapan anda dalam asas 3. Ini pula guna nombor asas pula. Okey, jadi tadi kita kata dua orang yang di bawah itu direct itu 10% kan? Okey, itu 10%. Kita masih lagi guna. Okey, 10%. Dua orang yang direct di bawah. Yang selebihnya memang kita perlu gunakan 2.5. So tadi sudah 28 orang kan sampai peringkat 5 kan? Peringkat 5 ini 28 orang. Okey, so dia perlukan berapa orang? So tambahlah berapa orang itu saya tak tahulah, katakan N lah. Okey. Ini dia kena darab 28 tambah N. Yang lain sama, darab 300. Satu ejen itu jualan secara purata RM300. Darab dengan 2.5%. 2.5%. Dan dia nak jumlah dia komisen RM377. 337. Maaf. 337. Okey. RM337. 337 5%. 50%. Okey. So lepas itu kita akan dapati N itu ialah guna kalkulator lah. So saya direct N itu ialah 9 orang lagi. Tapi 9 orang ini adalah dalam nombor asas 10. Ini memang semua dalam asas 10. Sekarang dia nak kata 9 orang, dia perlu tambah 9 orang lagi ejen untuk
membolehkan dia punya commission bulanan meningkat ke 337.5. Jadi 9 orang ini dia nak tukar kepada asas 3. Okey, so asas 10 bagi asas 3 kita guna bahagi ya. So saya tunjuk di sini bahagilah. So 9 bahagi 3, 3, 3, 9. So baki dia kosong. Lepas itu bahagi lagi 3, 3, 1, 3. Baki dia kosong lagi. Boleh 1 dibahagi 3, tak boleh ya. 3 darab kosong, kosong ya. So 1 tolak kosong. Baki dia masih 1 ya. Ini. So kita baca dari bawah ke atas ah. Okey, ini nombor asas ah. So 100. So jawapan ialah 1 sifar asas 3. Kalau asas 3 dia perlukan 100. Kalau asas 10 9 orang. Sepatutnya 9 orang tapi dia nak tukar kepada asas 3. So itu keseluruhan untuk soalan 17. Soalan 17. Okey. Jadi bagi ini kita tidak mau panjang. Okey, jadi soalan inilah sahaja awak tulis ke dalam buku latihan ataupun kertas yang awak guna. Lepas itu hantar kepada cikgu. And then minggu lepas cikgu telah pun ada apa itu sudah sharekan bahan iaitu kertas model cemerlang set 2 kertas 2 kan. So saya cuba sharekan di sini sekali lagi untuk awak tengok. Mungkin ramai yang sudah dah lepas. Okey. Ini dia. Yang tadi kita bincang itu set 1. Sekarang set 2. So kita cuba tengok set 2 sekejap. Ini dia. Ini ialah set 2. Ada nampak set 2 di sini? Set 2. So cikgu telah pun berikan set 2 ini ke dalam grup anda, grup matematik kita minggu lepas. So awak boleh print. Ini soalan 1 set, soalan 2 isi padu, soalan 3 persamaan linear serentak, soalan 4 persamaan kuadratik, soalan 5 garis lurus. Ini. So saya harap anda boleh print daripada yang saya hantar itu. Kalau tidak boleh cetak, awak buat dalam buku latihan. Okey. Awak buat dalam buku latihan. So bagi ini satu soalan, soalan 17, awak siapkan, ambil gambar, hantar ke dalam grup sebagai kerja rumah hari ini. Dan oleh sebab satu soalan yang kita bincang itu satu saja kan. Jadi hari ini saya berikan sedikit kerja rumah lah, iaitu set 2. Set 2 bahagian A. Anda cuba jawab soalan 1 hingga 5. Itu tak perlu hantar. Besok kita akan sambung perbincangan. Esok, iaitu Rabu. Okey. Jadi kita jumpalah esok. So esok sama ada rakaman ke ataupun Google Meet akan saya maklumkan lagi. Sebab kemungkinan esok bagi saya ada apa itu bengkel lain lah. Kalau confirm lah. Nanti saya akan beritahu. Kalau kita tak ada Google Meet, saya akan beritahu dan saya akan hantar rakaman. So kerja rumah soalan 1 hingga 5 kita akan cuba bincang pada hari esok. So itu sahaja daripada cikgu pada pagi ini ya. Pada pagi ini. Okey, inilah saya tunjukkan muka dulu. Okey, so kita jumpa lagi pada hari esok. So sekian, terima kasih. Bye bye, jumpa lagi.